نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan ngasih syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa kaki tangan pegawai Masjid Al-Munawwarah Qaryah Pancu Jaya, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji Manhaj fi Syafi'i, juzuk yang kedua, muka surat yang ke-13 dan juga 14, pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanadtum li anfusikum fadzuqu ma kuntum ta'nizun. Shadaqallahul azim. Iaitu pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi dan rusuk serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah engkau simpan untuk diri kamu sendiri, maka rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu. Jadi ini ayat nak menjawab berkenaan dengan cerita zakat. Yang sebelum itu kita sebutkan bahawa Allah nak cerita kepada kita orang beriman ni pada ayat yang sebelum tu, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar war ruhban la ya'kulu amwalan nas bil batil. Nak cerita yang hari tu kita sebut ramai orang pendeta ataupun rahib daripada agama Yahudi dan Nasrani memakan harta orang ramai dengan cara batil. Bukan itu saja, dan mereka menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yasudduna an sabilillah. Kemudian Allah sebut lagi, begitu juga terdapat orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina ya'nizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan Allah bagi tahu, maka khabarkanlah kepada mereka semua tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang pedih yang akan menimpa mereka. Ayat ni ayat amaran keras untuk kita. Nak cerita apa? Jangan duk simpan harta hak orang lain. Itulah dia punya sipir dia, tuan-tuan. Jangan duk simpan hak orang lain.
Kan? Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita dia seronok nak simpan sebab dia beranggapan itu harta dia. Sedangkan itu bukan harta dia. Itu bukan harta dia, hak orang dah. Mungkin pada ketika dia perolehi, dia punya, betul, tidak ada masalah. Tapi ketika mana dia dapat, dia kena tahu cukup nisab, cukup haul, ada hak orang, dia kena bagi, tak boleh simpan. Saya tertarik hari ni, saya sangat tertarik. Ada satu amat Allah sembang cerita berkenaan dengan solat duha. Dia kata hang solat duha gila-gila, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, turunkan rezeki daripada langit turun ke aku, yang ada di bumi keluarkanlah, yang jauh dekatkanlah. Semua dia minta satu. Allah minta keluar zakat, dia tak mau keluar. Hang minta ke Allah cukup banyak, tapi Allah minta satu je. Kalau aku dah bagi dekat hang, dan benda tersebut, harta tersebut, duit tersebut, atau apa-apa perkara yang telah ditetapkan oleh syarak untuk dikeluarkan balik dalam keadaan yang kita katakan sifir zakat, keluarlah. Hang minta ke Allah banyak, hang dapat banyak. Allah bukan berkira dengan kita. Allah memberi, tapi kita yang berkira dengan Allah. Rupanya yang sombong tu kita. Bila dia cakap lugu tu, tuan-tuan, saya kata betul. Saya kata hakikat. Lepas tu dia tanya saya, ada mengajak ke bab zakat? Saya kata ada. Memang saya mengajak bab zakat dekat Masjid Pancur. Oh, dia kata alah baguslah. Dia kata bagilah penerangan dekat orang masjid. Saya kata memang saya duk bagi penerangan kepada orang masjid bab zakat. Tapi bab ni lah orang tak suka nak dengar. Kalau dia tak suka bab ni, boleh tahan. Dengan ustaz-ustaz pun dah tak suka. Dia kata ustaz ni kiramai duk taram, duk balun, suruh bayar. Bukan saya suruh, agama suruh. Bukan saya yang ni, tuan-tuan. Agama suruh. Saya baca ya. Dah baca daripada kitab, ambil Quran pula, baca pula terjemahan Quran, baca pula huraian Quran. Orang tu marah lagi. Dia kata ustaz, cakap pelan-pelan tak boleh ke? Dia kata cakap minta, kalau nak minta tu minta pelan-pelan, kok bisik kok telinga ke. Kata bayarlah zakat pelan-pelan. Abu Bakar kata apa? Abu Bakar kata wallahi la uqatilanna man farraqa baina salat wa zakah. Oi, rupanya Abu Bakar selembut-lembut orang, dia punya bahasa dia kita dengar takut, tuan-tuan. Wallahi, demi Allah, aku akan memerangi man farraqa, sesiapa yang membezakan baina salat wa zakah, di antara solat dan zakat. Solat dia buat, zakat dia tak mau bayar, aku akan perang. Abu Bakar dah. Abu Bakar ni orang lembut, pak mertua Nabi. Kita pun tahu, saya pernah cerita dengan tuan-tuan kisah tentang Abu Bakar ni dekat tuan-tuan. Orangnya lembut, pak mertua Nabi, kawan baik Nabi, pak mertua Nabi. Tapi tuan-tuan, bila kita duk sebut baca ayat Quran, orang marah. Dia kata apa lah ustaz ni duk mai dia cerita zakat. Saya pun tak tahu nak kata lagu mana. Zakat ni benda berat, benda berat. Sebab itu Allah, bila Allah sebut dalam Quran, Allah tak cerita bab zakat tu berhenti, hang kena bayar zakat. Tak. Allah cerita hang tak bayar zakat, apa yang akan berlaku kepada keperluan zakat yang hang tak bayar tadi. Itu hukuman dia ada. Orang sekarang dia takut tentang hukuman. Tuan-tuan, seminggu ni orang pakat cerita. Ni masuk minggu kedua, Black Friday. Ni Elin punya cerita. Ini tak ada, saya tak mau kenal-kenal, ni saja sebut. Nanti aku pula, tuan-tuan. Orang cerita buat hukuman. Dia kata apa siapa hukuman ni mahkamah syariah lagu mana. Saya tak mau cerita. Kalau cerita panjang cerita. Sebab cikgu Hamidi rekod, mampu aku. Tuan-tuan, lepas ni lah duk ni lah. Saya kalau nak bagi penerangan, tengok ada rekod malah nak cerita. Tak ada rekod bolehlah cerita sikit-sikit. Tapi nak cerita, tuan-tuan, orang nak cerita buat hukuman. Dia kata kenapa sivil
ni kenapa syariah rendah, kenapa sivil? Saya kata payah nak cerita, sebab nak cerita ni kena bagi orang undang-undang cerita. Orang undang-undang cerita, dia tahu cerita. Orang biasa cerita, dia tak tahu cerita hujung pangkai. Tentang perlembagaan persekutuan, tentang kenapa dia cabang 20 section yang berlawanan dengan apa nama peringkat persekutuan. Rupanya 16 je yang telah diputuskan dan sebagainya, tuan-tuan. Semua orang tak tahu cerita. Cerita belakang-belakang dah tu ada cerita. Sebelum daripada kes ni Elin, dia ada cerita tentang kes Iki Putra, section 28 berkenaan dengan liwat di Selangor. Ada. Mahkamah Selangor kata apa? Mahkamah Federal Court kata apa? Berkenaan dengan perkara tersebut, section tak boleh pakai. Section 28 tu. Jadi sebelum tu ada lagi cabang banyak lagi, tuan-tuan. Negeri Sembilannya kita ada 2 kes yang dicabang dulu. 2 kes. Negeri Sembilan dicabang. Satu kes dekat Seremban. Satu lagi kes dekat Kuala Pilah punya kes. Tuan-tuan. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kita kena hormat undang-undang. Itu ya. Apa-apa keputusan mahkamah, kita hormat. Saya nak cerita dengan tuan-tuan satu benda ya. Jangan komplain. Biar orang yang berautoriti untuk bercakap. Saya nak abang kata tuan-tuan, sebab ada ustaz-ustaz duk pakat bercakap. Dia duduk depan tu, kamera ada, duk bercakap, Allahu Akbar. Salah banyak fakta dah. Salah cukup banyak fakta dah. Kita tak mau lagu tu. Kalau nak panggil orang berautoriti, tidak bercakap. Elok. Jangan terus balut. Dia kata apalah Federal Court ni. Mahkamah Sivil ni, mereka ni bukan orang syariah lah apa. Jangan cakap lagu tu. Tak. Kita hormat keputusan undang-undang, kita hormat lagu tu. Tapi nak cerita bab hukuman, orang cerita bab hukuman. Dalam Quran cerita bab hukuman tu ada arah. Hukuman tu, orang yang tak mau bayar zakat, tak payah cerita kat dunia, dia cerita dekat akhirat. Bermaksud apa? Akhirat tu pasti. Betul tak? Semua orang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak cepat tak lambat. Mati. Kita dah start alam barzah, ada persoalan dia, masuk nanti dekat perhitungan Allah Subhanahu wa taala, la tazulu qadama ibni adam min 'indi rabbih hatta yus'al an khamsin. Akan berganjak 2 kaki anak Adam ni di hadapan Allah sehingga ditanya kepada dia 5 soalan. An umurihi fima afnah. Dia kata umur hang guna untuk apa? Wa an syababihi fima ablah. Mata muda hang ni buat apa? Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Atau kama qol lebih kurang itu lah. Dia kata apa? Harta hang ni macam mana hang dapat, macam mana hang keluarkan. Soalan tu dia tanya. Kita duk ingat tak tanya. Hang dapat lagu mana? Hang infakkan lagu mana? Hang keluarkan lagu mana? Kita ingat selesai dah. Hukuman tu yang kita baca ayat Quran tadi tu. Dia kata apa? Begitu juga terdapat orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Hang simpan, sedangkan ada hak zakat yang hang nak kena bagi kepada orang, tapi hang tak mau bagi. Allah kata apa? Bagi tahu dekat depa ni. Wala yunfikunaha fi sabilillah. Bagi tahu dekat depa, fabashshirhum. Bagi tahu dekat depa bi azabin alim, tentang semua azab pedih yang akan menimpa. Abang depa. Allah yang suruh saya abang ni. Betul tak tuan-tuan? Ceritanya bila hang dah baca ayat Quran ni, Allah bagi tahu Nabi suruh kita baca Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kita pun baca Quran, kita pun kata betul juga. Bila Allah kata fabashirhum, hang pun kena abang orang kita bertanggungjawablah sebab ada hukum tu dalam Quran. Apa hukuman dia? Azab Allah tu pedih. Habis dah. Dia pun tanya, azab apa pula? Dia tanya, dia kata, apalah cerita azab Allah. Azab Allah tu lagu mana? Hukuman tu lagu mana? Kan orang bincang tentang mahkamah syariah. Pasal apa kesalahan mahkamah syariah? 3, 5, 6. 3, 5, 6. Tentu 3 tu apa dah? 3 tahun penjara, 5 RM1,000, 6 kali sebatan. Di bawah akta
355. Hukuman dia 356. Kan? Dia punya akta bidang kuasa. Kan? Untuk hukuman jenayah ni. Kan? Jadi dia kata rendah sangat. Okey, tak ada masalah. Hang nak kata rendah, okey. Tapi hang nak tahu tak dalam Quran cerita hukuman dia bukan soal rendah ke tinggi. Kalau hang dengar dahsyat ke tak, tu je soalan dia. Kita bercakap tentang hukum Allah, dia bukan soal hak ni rendah, hak ni tinggi, sebab dia ada angka. Hak ni 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebat. Nampak? Zab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak? RM5,000. Kan? 5,000. Nampak? 3 tahun penjara. Nampak? Sungai Udang. Penjara Kajang. Nampak? Penjara Seremban. Nampak? Gerigi dia. Kita kata okey. Adab Allah ni tak nampak. Tapi Allah bagi ni pesan dekat kita ni, tuan-tuan, dahsyat dia satu macam tu. Allah kata apa? Iaitu pada hari dipanaskan emas. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam. Panaskan pula sebab hang tak mau keluar duit. Hang buat dia je. Dia kata lagu tu. Lalu diselar dengannya dahi dan rusuk serta belakang mereka sambil dikatakan kepada mereka yang tak mau bayar tadi ni, kan? Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum, wa zuhuruhum, belakang kena, sisi kena, tuan-tuan. Mampus kita. Dai kena, kan? Hadza ma kanastum li anfusikum. Dia kata inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Dia kata hang simpan dulu. Dulu hang minta macam-macam, Allah bagi ni satu Allah bagi. Tapi bila nak keluar, hang terketak-ketak. Tuan-tuan, dahsyat. Faham tak tuan-tuan? Bila Allah sebut dalam Quran lagu tu, kalau kita nampak macam tak ada apa, hukuman biasa. Dah, hukuman dia cerita dahsyat ke tak dahsyat? Tuan-tuan rasa dahsyat ke tak? Dahsyat lah. Tuan-tuan main belakang, aku balun tengah belakang. Apa orang ni 9 panggil? Sosah. Ya ke sosah? Sosah. Kalau saya orang Kedah ni dia tibai, bunyi lemah. Ni aku tibai hang. Tibai bunyi pun macam tibai. Tapi orang ni 9 dan sosah bunyi pun sedap. Faham tak tuan-tuan? Bunyi pun dah rasa macam, dan sosah kau ada bunyi macam sedap sikit. Kalau kena tu kira macam sakit. Kalau sosah ni kira sakit lah. Sakit lah. Macam tibai ni sakit juga. Birat, berbirat, lebih kurang lah. Tapi bahasa Kedah tu dia ada time kasar, ada time dia lembut. Tibai, dia kata lagu tu lah tibai. Tibai yang tibai, kita pun dengar tibai, bunyi pun lemah. Ni sosah, dengar pun sosah. Jadi kita kata tuan-tuan try bagi tengah belakang. Tapi tuan-tuan buat surat, saya membenarkan Ustaz Zuzaidi mensosah saya tengah belakang. Saya okey lah. Maknanya kata nanti dekat bila undang-undang tu aku selamat. Macam orang wrestling lah. Tuan-tuan orang nak ni, dia pun bukan saja je ada agreement. Dia bukan boleh kita ni, kalau tak mampus lah, semua salah sikit. Undang-undang ni pukul aku lah apalah, tuan-tuan. Lepas tu dia ada peraturan. Ada lagu tu lah, MMA lah apalah, dia punya ni lah, dia punya cerita dah. Jadi bila patah balik tuan-tuan, nak cerita bagi dekat kita, Allah bagi tu hukuman dia dahsyat. Dahsyat ni sebab satu lah, sebab hang simpan. Hari tu saya dah abang kat tuan-tuan, orang jenis menyimpan ni takut. Hari tu kita cerita bab bakhil dengan kedekut, ingat tak? 3-4 kuliah kita yang lepas. Allahu Akbar, jenis ketui. Tuan-tuan ni kita cuti sekolah ni, apa yang kita buat untuk anak cucu kita? Saya suka cakap begitu. Ini keluar sikit topik sebab dah cuti sekolah. Apa yang kita buat untuk anak cucu kita? Kita ada telefon tak anak cucu kita main balik, jom abah belanja hang. Kadang-kadang kita bukan tak ada duit, ada duit. Tuan-tuan, saya duduk dengan jemaah ni, 10 jemaah yang tak ada ni, duit ni 1-2 orang lah. Yang memang betul-betul susah sikit lah. Daripada 10 jemaah, 1-2 orang lah. Memang kita kata tak ada, memang kita kata kesian lah. Tapi 8 orang ni, dia ada duit. Ada pencen, lepas KWSP, umur muda lagi, umur 60. Memang baru dapat KWSP umur 56, 57, 58, KWSP baru dapat.
baru berhenti, duit ada lagi. Tapi punya berkira dengan anak cucu lah tuan-tuan. Tuhan dia tahu. Kodokut. Kodokut sedap juga perkataan kodokut tu kan. Oh tuan-tuan, dia punya ni sepatutnya anak cucu mai balik rumah kita ni tuan-tuan, dia nak balik rumah dia. Ulok lah RM5 ke RM10 ke, bodoh-bodoh cucu kita. Cucu zaman sekarang dia tak ramai macam cucu dulu. Dia tak ramai tuan-tuan. Cucu zaman sekarang, zaman tuan-tuan ni anak ramai. Jenis suka pukul nyamuk. Faham ke tak ni? Lambat tutup kelambu habis pukul nyamuk. Boleh seorang anak. Boleh seorang anak. Zaman dulu anak tuan-tuan 10. Ni lagi-lagi saya sembang dengan geng Felda. Mereka kata ustaz, geng Felda lagi lah tak tahu nak buat apa. Saya kata habis tu tak tahu nak buat apa. Saya kata tak buat apa lah, tapi anak 10 orang lah. 10 orang tu tak tahu nak buat apa. Budak sekarang ni, budak-budak lah, mereka tahu nak buat apa. Anak seorang. Itu pun kita kata anak orang, bang, anak seorang. Maksud apa anak seorang? Itu pun dah ramai orang sekarang. Jadi cucu anak tuan-tuan ada 10. Seorang bawa balik 2 anak, lebih-lebih pun 2 lebih kurang 20. Kalau bagilah seorang RM5 tuan-tuan, 10 orang baru 50, 20 orang baru 100. Tak rugi pun. Tuan-tuan rasa kau rugi ke bagi kat cucu? Tak, saja je tanya tuan-tuan. Tuan-tuan macam tak berani nak jawab lah. Kau tuan-tuan ni orang yang kedukut tu. Tak, saya balun lah. Benda boleh balun. Nak buat apa? Diam-diam. Saya mewakili persatuan cucu-cucu sedunia. Bila anak cucu yang kecil-kecil ni, bukan yang besar ni, yang kecil-kecil ni, yang kita kata bawah 15 tahun ni, kita hargai waktu mereka dengan kita. Walaupun mereka ni tak bersembang sangat. Cucu sekarang dia tak macam cucu dulu. Betul tuan-tuan, duduk sembang jemaah-jemaah, dia kata ustaz, cucu-cucu balik nak sembang dengan kita, dia kata tak sama ustaz. Mereka balik duduk main phone lah. Cucu sekarang betul tak? Kita tanya macam mana periksa sekolah, dia kata okey tu. Okey tu. Dia kata sekolah okey. Sekolah pun okey tu. Macam tu lah. Kalau aku jadi atuk dah, memang aku susah. Kalau aku jadi atuk dah, betul tuan-tuan? Apa aku bercakap hantar hormat aku? Tuan-tuan pula muka jenis backing sikit. Tuan-tuan kena ni lah. Bila atuk cakap ni, handphone letak dulu, kita sembang tu. Lalu tu, dia baru syok menyembang ni. Bila phone tak ada ni, syok menyembang. Cucu boleh tanya sekolah macam mana. Budak tu pula tingkatan 5. Boleh lah musik sikit. Dah ada makwa ke? Saja tanya. Saja. Kita pun tanya, lepas tu dia kata, ada orang suka dia. Tak payah lagi lah, belajar dulu dah. Okey lah. Atuk pula tambah cerita. Atuk dulu, waktu umur 7 bulan, atuk ramai makwa. Dia pula cerita lebih. Dia pula bagi semangat kat cucu dia. Ni atuk pun tak boleh pakai kan. Tapi dia bukan nafas. Momen kita bersama dengan cucu tu kita kena hargai. Tapi nak hargai lagu mana sangat? Kecuali boleh bagi sikit. Nak buka sekolah ni. Nak buka sekolah. Tanya apa keperluan cucu-cucu aku ni. Tu saya cakap dengan tuan-tuan, kalau kita ada duit sikit lah untuk buku sekolah diorang, beg sekolah mereka, kita beli. Kasut sekolah, baju sekolah, kalau duit kita ada. Saya yakin tuan-tuan orang Pancu Jaya ni duit banyak. Tengok muka pun tahu dah. Betul, tengok muka pun tahu dah. Takkan saya nak bohong, saya ustaz. Tengok muka pun jernih, baik, poket pun tebal sikit, nampak, nampak. Itu. Tapi tuan-tuan, bila kita tahu cucu mana yang kita rasa keperluan utama untuk kita bantu mereka, kita bantu. Bantulah. Jangan risau, ada orang dia kata takutlah nak bantu. Jangan takut. Bila kita berkira dengan anak cucu kita ni, tuan-tuan, habis kira. Orang Kedah kata habis kira, tak boleh nak buat apa. Sayang sangatlah kita tak bantu mereka. Sedangkan itu nak generate pahala kita. Sebab mereka bawa beg sekolah, pen apa semua, tuan-tuan rasa dapat pahala tak kita? Dapat. Sebab tu dalam kitab Bahrul Mali Syarah Mukhtasar Sahih Tirmizi, juzuk yang ke-19, bab yang mula-mula tentang babul ilmi, abwabul ilmi, tentang bab ilmu,
Maka Syekh Idris Al-Marbawi dia huraikan, kita dalam satu tahap kita kena bagi menginfakkan untuk apa-apa peralatan, pen apa semua kan. Sebab tu orang dulu-dulu tuan-tuan, kalau anak-anak jiran-jiran kita nak pergi Mesir ke apa ke tuan-tuan, kita kalau kata boleh bagi bantu apa yang patut kita bantulah. Bila dia balik dia generate pahala kat kita, apatah lagi dia jadi tok guru lagilah. Kita tak tahu dia jadi apa, kita bantu lah, tengok-tengok jadi tok guru besar. Rupanya asbab kita duk bagi bantuan dekat dia sikit-sikit ni dapat pahala kat kita. Tapi kita dengan cucu kita pun berkira, tak boleh buat apa lah tuan-tuan. Kita pun, saya duk tengok lah ni dalam tempoh cuti sekolah ni, ini isu yang saya suka sebut dengan tuan-tuan. Sayang cuti sekolah ni ada baki lagi berapa hari ya pun, ada baki lagi berapa hari. Tahu kita tak ambil kesempatan, payah. Lepas tu bila anak cucu balik, kita pula bagi tahu dia, hampa nak balik balik jangan lupa beli beras. Gila betul. Jangan lupa beli beras, beli susu, beli apa. Dia suruh anak-anak tu beli. Kita sahibul baik. Saya suka cakap dengan tuan-tuan. Tuan-tuan waktu tuan-tuan muda tu, tuan-tuan balik kampung tuan-tuan, ada tak mak pak tuan-tuan suruh tuan-tuan beli beras, beli lauk? Ada? Orang dulu tak lagu tu tuan-tuan. Orang dulu ni, mak pak ni dia tahu nak sediakan apa kat rumah, sebab anak cucu dia nak balik ni, betul tak? Anak cucu dia balik sana, anak cucu pening kepala, macam mana aku nak bawa balik. Lagi-lagi naik bas pula tuan-tuan, daripada Jempol nak mai ke Seremban, lalu pula Bukit Putih. Lepas tu pula tuan-tuan dia bubuh durian, dia balut zap tahu meletup ke bawah bas tuan-tuan. Satu bas bau tuan-tuan, punyalah sayang kat kita, betul tak? Punyalah sayang kat kita ni gila-gila. Dia tahu pula menantu dia ni hantu tempoyak. Dia punya kawasan pula tuan-tuan, rumah dia belah lui. Contoh, nanti orang lui pula marah aku pula. Sebab geng lui ni dia dah dekat dengan Pahang. Bermaksud dia punya aliran tu nak aliran ikan-ikan patin punya geng ni lah. Maksud tempoyak ni kena jadi seperti kat dia lah, contoh lagu tu lah. Tak tahulah, saya sembang dengan kawan saya budak lui. Saya kata, apa yang best kat lui? Dia kata tak ada apa. Dia kata lui ni dia nak menghalau ke Temerloh dah. Jadi budaya-budaya makan-makan ikan-ikan sungai ni dah start ada dah. Oh lagu tu pula dia berbeza. Oh saya baru tahu. Saya tak baru tahu. Jadi lagu tu contoh, anak dia suka durian, dia bawa sampai sini tuan-tuan, dia bagi memberi pula. Tapi lah tak ada. Anak kita balik kosong, hanya lambai. Itu pun kadang-kadang tak lambai. Dia ambil gambar kita satu, dia post pula. Pak tu pun sama, dia post dalam Facebook. Dia kata anak dah balik, rindu anak. Yang cucu pula pun ambil gambar atuk. Dia kata dia buat gambar menangis. Dia kata rindu atuk. Amboi, cakap pandai. Tadi waktu sembang dua atuk sembang dengan dia buat dia main phone lagi. Bila nak balik dan dah dalam status orang kita. Jangan percaya sangat dengan status Facebook, status Instagram, Twitter, WhatsApp. Saya tak percaya, banyak muhung daripada betul. Betul, tapi itulah saja cerita. Itulah kehidupan. Sebab tu tuan-tuan, bila sekali-sekala ni nasihat saya, kalau tuan-tuan tak mau dengar, terpulang kat tuan-tuan. Bukan saya betul, bukan tuan-tuan betul, tak. Bukan saya salah, bukan tuan-tuan salah. Kita ada rezeki, kita kongsi rezeki dengan anak cucu kita. Sekali-sekala kita habaq kat mereka, jom malam ni kita makan ramai-ramai dekat luar. Anak cucu kita pun duduk area KL Selangor. Malam esok pun cuti, hari Sabtu. Kita kata jom malam mai Seremban. Kita pergi makan mana-mana. Kalau mereka tak mau mai, kita turun. Tak susah. Kalau mereka tak mau mai, kita turun. Apa turun sana. Tuan-tuan nak risau apa? Belakang lekas. Betul. Belakang lekas. Tuan-tuan ni orang paling kena sujud syukur tiap-tiap hari lah. Belakang rumah highway. Orang lain mencari rumah tepi highway. Tuan-tuan belakang rumah highway. Gila tak gila lah tuan-tuan. Nak pergi KL ni naik cut lagu tu ya. Naik cut kiri. Tuan-tuan, zap dah boleh pergi KL dah. Betul tak? Terus ni jumpa Semenyih, terus jumpa Kajang, terus jumpa Ceras, terus jumpa Pudu. Betul tak tuan-tuan? Jalan Pudu, terus jumpa Jalan Ampang, terus macam-macam tuan-tuan. Jalan lebih-lebih kurang
lebih kurang. Kan ni terus aku pun tak ingat. Terus betul. Terus boleh jumpa jalan pudu, lepas tu jumpa dengan dataran. Kalau kita punya derek ni zoom boleh jumpa dataran. Boleh jumpa dataran. Jadi kita nak kata apa? Syukur tuan-tuan. Syukur. Anak kita duduk sana, kita pergi makan-makan tak apa. Hari ni abah bayar. Abah bayar. Bayar tuan-tuan. Sekali-sekala selalu depa bayar. Kadang-kadang kita jadi orang tua, kita lah kena ulur sekali-sekala. Tapi kadang-kadang ada orang tua dia kata, kenapa aku nak bayar? Aku abah dulu aku dah keluar duit aku. Dia suka kata lagu tu, dia punya pemikiran kodokut dia ni ada hari. Pemikiran ni yang kita nak kena ubah. Saya cuba ubah dengan tuan-tuan. Sebab tu kuliah kita ni kadang ada orang kata, ustaz bila nak habis? Bila nak habis? Aku pun tak tahu nak habis bila. Tapi saya nak ubah pemikiran tuan-tuan, saya nak ubah pemikiran saya. Jangan kedekut. Dengan anak cucu jangan kedekut. Dia kata, ustaz tak payahlah dengan anak cucu duk cerita. Rasanya tak ada keperluan kot ustaz nak cerita benda tu. Dah ada keperluan. Sebab dalam agama dia bagi tahu satu. As-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa hiya 'ala dzir rahim sintan. Sadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang miskin itu hanya mendapat sedekah pahala sedekah. Sedangkan sedekah kepada keluarga terdekat akan mendapat dua perkara, iaitu pahala dan hubungan silaturahim. Nampak tak? Saya nak bina supaya kita ni tuan-tuan, bila kita dapat meletakkan bahawa apa yang Allah bagi rezeki kat kita, kita kena share balik dengan orang. Saya kena percaya kita dalam keadaan yang aman, kita dalam keadaan yang seronok. Seronok bukan apa, seronok kehidupan kita kerana sifat kebaikan tu kita dapat didik. Nak didik sifat kebaikan tu bukan senang tuan-tuan, susah. Tapi bila konteks zakat ni, dia mengajak kita benar. Konteks zakat ni supaya kita menjadi orang yang kena bagi sebab benda tu wajib. Yang saya buat tambahan kepada anak cucu, benda tu dia bukanlah menjadi satu kewajipan. Sebab dia dah ada pak dia untuk bantu cucu kita tu. Tapi just nak menjadi kita ni orang yang ada hati nurani lah. Sebagai seorang atuk, sebagai seorang nenek, anak kita, cucu kita bersunat, bagi duit. Budaya tu bagus. Kalau masjid buat program sunat, masjid bagi duit kat budak. Kita ambil juga duit potong tu RM100. Tapi pada masa yang sama kita bagi seorang RM20 budak-budak yang sunat. Rupanya orang tua pun nak sunat lagi sebab dapat duit, itu pun karut juga. Tapi kita kata budaya tu kita kena budaya memberi. InsyaAllah. Okey tuan-tuan, kita berhenti setakat tu. Nanti kuliah akan datang, nanti kita akan sambung hadis Nabi. InsyaAllah kuliah akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bila taufiq wa hidayah wa radha wa inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.